Baik, kita akan memulakan program kita sebentar saja lagi. Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan kepada semua peserta program Strong Mind, Strong Body. Anjuran pembina UiTM Shah Alam. Sebelum kita memulakan program kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka program kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan ini dapat kita sama-sama berkumpul di dalam platform Google Meet ini pada malam yang berbahagia ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Safia Nazia binti Afandi, merupakan pelajar tahun 2 jurusan English for Professional Communication dan merupakan ahli pembina UiTM Shah Alam. Selaku menerita anda pada malam ini, suka saya untuk menyatakan aspirasi saya kepada panel jemputan kita dan semua peserta yang hadir pada forum malam ini. Semoga dengan penglibatan ini dapat kita sama-sama memperoleh info-info yang bermanfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya memperkenalkan yang berbahagia panel kita pada malam ini, iaitu Puan Masnina binti Abdul Halim yang merupakan pegawai psikologi kanan UiTM Shah Alam. Baik, tanpa menyahkan masa lagi, ini tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, iaitu sesi perkongsian daripada panel kita. Puan, adakah Puan sudah bersedia di situ? Alright. InsyaAllah. Baik. Okay. Dengan segala hormatnya, Puan dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis, saudari Safia Naziha, sedap namanya ya. Okay, dan saya raikan juga person in charge yang selalu berhubung dengan saya tanpa jemu, saudari Nur Izzati Mustafa. Terima kasih di atas jemputan oleh pembina sendiri, dan yang saya kasihi semua peserta pada malam ni. Kalau kita tengok kat sini plus minus tolak saya dengan MC, so 40 orang lah, lebih kurang 40-41 orang. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak dan saya harapkan anda semua dalam keadaan happy. Okey, dan dalam keadaan yang sangat bersedia. Alhamdulillah, insya' pun kita dah awal sekarang ni. Jadi kita dalam condition ataupun dalam kondisi yang saya kira sangat bersedia lah ya di malam minggu ini, semuanya free ke. Okey, baik, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya lah kita dapat berkumpul pada malam ni, di mana insya-Allah lah kita mengharapkan ya bersama-sama dengan kita pada malam ni adalah malaikat-malaikat yang mendoakan, yang mendoakan kebaikan dan mendapat redha dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Hai Nur Izzati, betul ke Nur Izzati Mustafa tu baru on camera? Betul ke awak? Ya, saya. Okey, baru nampak. Okey, orang yang dia dengan saya lah ya. Okey, sekira ini adalah jemputan saya untuk yang kali yang kedua ya, daripada pembina UiTM. Kalau ikutkan saya pernah buat sharing pada Mac 2021 dan bersama dengan saya ketika itu saudari Nur Umi Munira, dia berhubung dengan saya sekarang ni, dan saudari Nur Izzati pula. So saya tak tahulah kalau ada yang sebelum ni pernah mengikuti slot dengan saya ya. Jadi mungkin akan ada siaran ulangan, tapi tak apa. Okey, sebab back to back sebenarnya kita akan bincangkan kalau sentuh pasal stres, sentuh pasal ODL adalah sekarang ni dah jadi macam common sense ataupun isu yang biasa diperkatakan.
Okey, cuma pada malam ni mungkin saya refresh semula dan nanti saya fahamkan kalau saya start dalam masa sejam macam tu perkongsian saya. Tapi saya ada 65 slide, insyaAllah saya pun baru top up semua. Izzati meminta kepada saya, tapi itulah sebab kami untuk teman juga sepanjang Oktober, sepanjang bulan Oktober adalah bulan kaunseling kebangsaan. So UiTM, Pusat Kejadian Kaunseling pun turut memeriahkan program. So kita ada banyak sangat program dalam tempoh Oktober ni. Okay, so saya boleh katakan ini juga sebahagian daripada contribution saya kepada pelajar lah untuk pengisian sempena bulan kaunseling juga sebenarnya ya. Okay, baik, saya sharing slide ya. Nanti saya dah tak nampak ya bila saya dah sharing slide. Saya minta nanti moderator ataupun saudari pengurusi majlis nanti maklumkanlah apa-apa kepada saya ya. Okay. Baik. Ya. Ya. Saya cuba untuk nak share tab. Okey. Okey, nampak ke? Nampak Puan? Nampak Puan. Nampak Puan. Okey, dah nampak. Okey, Alhamdulillah. Baik, tadi saya sempat untuk melihat kebanyakan peserta kita pada malam ni adalah pelajar-pelajar siswi ya. Ramai pelajar siswi. Okey, apapun kita harapkan siswa pun ada join lah juga malam ni ya. Okey, baik. Okey, dekat ruangan komen, sebab nanti saya akan stop sharing ni. Okey, dekat ruangan komen sila type apa yang anda rasa sekarang ni. 1 untuk happy, 2 unhappy. Okey, saya nak tengok sekarang apa yang anda rasa? 1 untuk happy, 2 unhappy. Type dekat ruangan komen. Ruangan chat kita tu, message. Saya tengah tengok sekarang ni. 1 happy, 2 unhappy. Tu dia. Ya Allah. Wah, satu banyaknya. Okey, ada 2. Okey. Saya menangkap nombor 2. Okey, ada unhappy. Oh, okey, lagi siapa lagi? Ada unhappy ya. Ini satu apa orang kata? Senario. Ada senario dekat situ kenapa ada unhappy. Oh, ada juga 1+2. Jadi 3 kan. Okay, tak semestinya 3, maybe jadi 5. Okey. Lagi, siapa lagi kat sini? Oh, ada unhappy. Wah, seronoknya kalau boleh berkongsi kenapa agaknya unhappy tu ya. Okey. Dah saya minta happy dengan tak happy je kan. So tak apa, dia 1, 2. Tapi maksudnya kat sini saya boleh dapat tahulah keadaan emosi anda ketika ini. Okey, apa feeling anda ketika ini, tengah happy ataupun tak happy. Okey, nanti saya akan kongsikan dekat anda apa agaknya daripada simptom yang saya sharekan nanti yang menyebabkan anda dalam keadaan tak happy, dan apa agaknya yang perkongsian saya tadi yang menyebabkan anda happy. Mungkin kadang-kadang kita ni tidak tahu untuk nak describe ataupun kita tidak tahu memaknakan apa yang kita rasa. Entahlah kalau kita tanya kau happy ke tak? Entahlah, aku pun tak tahu happy ke tak. Macam yang 1+2 ni lah, mungkin lah. Tak tahulah aku happy ke tak. Mungkin ada yang akan jawab, aku ni entahlah. Kadang-kadang rasa macam kadang-kadang macam tak okey, kadang-kadang aku happy, kadang-kadang aku tak happy. Okey, so kita boleh kenal pasti nanti insya-Allah saya kongsikan setakat ilmu yang saya ada, dan insya-Allah mungkin anda ada lebih daripada saya, kenapa tidak kita kongsikan pada malam ni bersama-sama. Okey, cuma saya concern sikit dengan mereka yang letak unhappy di sini. Ianya adalah satu gambaran kepada gambaran awal bagaimana emosi kita, gambaran awal juga kepada anda yang peserta pada malam ni, bahawa kalau kita merasa tidak happy, ada orang lain juga tidak happy. Kalau kita merasakan kita happy, jangan happy seorang-seorang. Ajak orang lain, okay? You sebarkan ataupun vibration kehappian, keseronokan, kegembiraan you dengan orang lain. Sebab
Rasa seronok ini sebenarnya boleh berjangkit. Rasa unhappy juga boleh berjangkit. Sebab dia boleh mempengaruhi emosi orang lain. Meaning that if you happy or unhappy, sebenarnya itu adalah satu kawalan ataupun satu aura yang boleh kita tarik orang untuk berada dalam circle yang mana. You nak orang berada dalam circle yang happy or circle tidak happy. Okay, baik, saya teruskan slide saya. Okay. Okay. Baik, terima kasih di atas perkongsian anda semua. Ya, mungkin dalam keadaan happy, unhappy, banyak sebab sebenarnya. Okey, baik. Sebenarnya kalau tu baru saya minta happy dengan tak happy. Perasaan ni dia sesuatu yang subjektif. Ada yang boleh dihuraikan, ada yang boleh diluahkan, ada yang boleh yang tak boleh diluahkan. Ada marah, ada gembira, ada sedih, ada suram, ada sendu, ada stres, ada rindu. So macam-macam happy. So macam-macam emosi. Okey, tak apa. Sebelum tu, okey, kita relax dulu. Okey, mungkin anda kat sini ada pelajar baru, mungkin ada pelajar yang tidak pernah datang ke Shah Alam sendiri, UiTM Shah Alam. Mungkin ada yang di luar daripada Shah Alam, mungkin juga ada yang sekarang ni berada di Shah Alam, UiTM Shah Alam. Ini adalah saya tunjukkan peta ya, peta lokasi pusat kajian dan kaunseling yang dekat We Are Here tu dekat sini, dekat anak panah merah tu. Okay, itu adalah pusat kajian dan kaunseling dan saya sharekan website careercounselingforyou.uitm.edu.my. Boleh ziarahlah kat situ sebab sekarang ni kita dah buka full start daripada 1 November nanti. Sebenarnya sebelum ni dah buka. Okey, kita dah buka dan kaunselor kita ada 17 orang yang mana bertugas secara gilir. Okey, sehingga akhir bulan maksudnya last hari ni lah. Okey, start pada 1 November ni semua kaunselor bertugas secara tak ada yang work from home dah. Semua work from office. So kita waktu kita beroperasi Isnin hingga Khamis seperti yang tertera pada slide lah. Okey. Baik. Semasa saya dijemput, kandungan yang diberikan ialah tentang objektif dia lebih pada memberi pendedahan kepada pelajar mengenai kesihatan mental dan fizikal. Kemudian membantu para pelajar untuk menghadapi masalah seperti stres ketika ODL. So saya buat tajuk kat sini, ODL stres ke, kan? Okey, dan saya akan bagi sikit kesimpulan nanti. Okey, baik. Saya nak tanya dekat anda. Ya saya. Ya. Puan sedang slide ke? Sebab slide tak gerak. Ya, betul. Oh, ya ke? Tapi slide. Okay. Sekejap. Ya. Slide apa? Sekarang? Slide tu. Sekejap, dia tak keluar lagi. Okay. Oh, tak, sekarang saya stop slide dulu. Alright, okay. Sekarang saya stop dulu. Okey, tadi nampak yang peta pusat kajian dan kaunseling tu ke? Ada nampak tak? Saya nampak yang seletar sama ada emosi anda happy ataupun tak happy tu. Oh, tak keluar lagi lah tadi ya. Kejap ya, kejap. Keluar. Okey. Sekejap ya, saya share lagi sekali. Betul. Okey. Okey. Nampak tak? Alright, okay. Ada? Okey. Tadi yang ni waktu saya terangkan ini tak nampak ya? Tak nampak yang tu, yang pusat kaunseling tu kan? Oh. Ni pun tak juga. Okey. Oh, sorry. Okey, selepas daripada ni saya cuba saya terangkan yang tadi kan, yang banyak emosi kita semua tu kan. Yang ni nampak Yang ada stiker-stiker emoticon tu. Nampak. Okey, baik. Kalau tak nampak, saya akan bagi tahulah slide seterusnya. Okey, nampak lokasi PKK ni? Nampak pun. Okey, maksudnya okey lah ya.
Okey, baik. Seterusnya dekat ni yang saya sharekan tadi lah ya. Dia berada dekat bangunan beasiswa ya, UiTM Pusat Kajian dan Kaunseling. Okey, sekarang ni kita panggil kompleks beasiswa lah. Okey, baik. Ini adalah website kami. Ini adalah kandungan yang saya akan kongsikan dengan anda pada malam ni. Okey. Sama juga kaedahnya sekarang adalah soalan saya. Okey. Soalan saya. Okey. Soalan saya yang kedua. Tadi happy ke tak happy kan? Ini mungkin kena jawab panjang sikit lah. Sebagai seorang Islam, okey, sebagai seorang Islam, alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang umat Islam kan, umat Nabi Muhammad SAW. Okey. Antara nikmat terbesar sebagai seorang Islam ialah antara nikmat terbesar manusia, terutamanya kita sebagai orang Islam, ialah nikmat Islam dan iman. Betul? Okey, baik. Selepas nikmat iman dan Islam, okey, selepas nikmat iman dan Islam, nikmat apa antara nikmat terbesar yang Allah bagi dekat kita? Ihsan. Okey, Muhammad Fidra jawab ihsan. Soalan saya lagi sekali. Antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita selepas nikmat iman dan Islam, apa nikmat yang besar yang Allah bagi dekat kita? Boleh type dekat ruangan komen. Nikmatnya Allah. Okey, lagi. Teruskan. Nikmat sihat, terima kasih. Al-Quran, terima kasih. Berkeluarga, terima kasih. Maisara kata kesihatan, terima kasih. Muhammad Hanish Leman, nikmat hidup, terima kasih. Halim Humairah, kebersihan dalam ajaran Islam, terima kasih. Muhammad Firdaus, hidup. Lagi? Apa lagi nak jawab? Banyak sebenarnya, banyak sangat-sangat. Okey, tapi saya nak jawapan yang lebih tepat. Selepas nikmat iman dan Islam, nikmat apa nikmat terbesar yang Allah bagikan kita? Okey, Muhammad Firdaus jawab Ain. Okey, Nurul Hazira jawab kebahagiaan. Nur Syairah jawab akal. Okey, question mark kat situ. Nurul Najwa jawab udara. Hanim Humairah jawab rahmat. Okey, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang memberi respon. Okey, kepada yang menjawab dalam hati juga terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, kita tengok ya apa agaknya nikmat yang besar, nikmat yang hebat yang Allah bagi kat kita selain daripada selepas nikmat iman dan Islam. Okey, nampak ke apa ni Safia? Nampak. Nampak slide saya? Ya, Sila type jawapan anda, betul? betul. Okey, so okey. Ini jawapannya ya. Ada yang betul menjawab dengan tepat tadi, iaitu nikmat sihat. Kesihatan. Ada slide-nya Safia? Okey, baik. Ada. Okey, sebagaimana ya sabda Rasulullah SAW ya di situ mengatakan bahawa dua nikmat yang banyak manusia merugi di dalamnya ialah kesihatan dan waktu luang. Okey, tapi yang saya nak highlight kat sini adalah kesihatan. Okey, nikmat yang hanya orang yang sakit sahaja yang bila sihat itu Masya Allah ataupun ketika dia sakit sahaja ya Allah kalau aku kesihatan, kita selalu waktu tu memang kita akan rasa macam kadang-kadang ada yang orang putus harap, okey, ataupun putus asa, putus dengan maha asa, rasa macam nak habiskan, nak tamatkan riwayat pun ada ya. Okey, jadi kita katakan bahawa selepas nikmat iman dan Islam, okey, adalah nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Contohnya kat sini ya, dalam doa duduk antara dua sujud sendiri ya. Okey, yang bermaksud di situ, ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku rezeki, angkatkanlah derajat diriku, tunjukilah aku, sihatkanlah aku dan maafkanlah aku. Manakala dalam doa kunut juga sebahagian daripadanya kita ada sebut ya Allah, tunjukilah aku dan sihatkanlah aku. Maksudnya afiat diri kita tu kadang-kala sesuatu yang kita sendiri yang abaikan. Okey, sedangkan itu yang Islam tuntut sebenarnya. Allah dah bagi kat kita, tapi bagaimana kita menguruskan. Okey,
apa yang bakal kita bincangkan nanti. Okey, terima kasih dan tanya kepada yang menjawab dengan tepat ya. InsyaAllah yang lain tu bukan tak tepat. Yang lain tu mungkin untuk soalan saya ni saya lebih saya memilih jawapan yang tepat, okey, berdasarkan pembacaan, berdasarkan orang kata perkongsian daripada para ilmuwan, okey. Orang kata nikmat yang paling hebat selepas iman dan Islam bagi kita seorang manusia ini adalah nikmat kesihatan. Okey. Yang saya nak kongsikan di sini ialah berkaitan dengan sedikit pengenalannya di mana kesihatan mental dan fizikal ni sebahagian daripada penyumbang kesejahteraan emosi seseorang. Sebab apa? Individu yang sejahtera emosi tu dapat kawal pemikiran, perasaan dan tingkah laku dengan baik. Okey? Individu yang mampu menghadapi cabaran kehidupan dengan baik dan tenang ni, individu tu mempunyai daya tindak positif terhadap masalah dan dia akan sentiasa berusaha untuk selesaikan masalah tersebut. Ya? Sebab sihat secara emosional. Ni yang yang kenapa saya tanya happy tak unhappy tadi ni. Okey, menjadi sihat secara emosional dan menjadi sihat secara emosional tidak bermaksud anda perlu sentiasa gembira. Takkanlah tak happy pun tak sihat, tak sihat mental. Okey, tetapi maksudnya anda ada dalam keadaan yang sihat. If you unhappy tak salah. Okay? It's okay to be not okay. Dia tak ada masalah pun untuk anda berasa tidak gembira. Bukanlah satu keadaan di mana bukanlah emosi anda tidak bagus. Itu menunjukkan anda seorang manusia yang mempunyai emosi. Ada orang yang taklah, aku ni happy sebenarnya masa. Tak boleh juga kan. Okay. So di sini kesihatan mental sendiri, kesihatan emosi sendiri libatkan menjadi sihat secara emosional tidak bermaksud anda perlu sentiasa gembira. Ia bermaksud anda dapat menyedari. Yang penting dia sedar emosi dan mengawal emosi anda dengan baik. Okay. Okay. Boleh Safia ya, kita sekarang dekat pengenalan. Saya pun. Okay. Alright, kita terus kepada kesihatan fizikal. Okey, kesihatan fizikal ni merujuk kepada sesuatu keadaan individu yang bebas daripada kesakitan, ketidakupayaan fizikal, penyakit kronik, penyakit berjangkit dan ketidakselesaan tubuh badan yang memerlukan perhatian daripada pakar perubatan. Okey. Ni kat sini kalau kata dia mungkin ada sejarah ataupun dia memang ada penyakit macam sakit jantung. Kalau kanak-kanak biasanya dia sangat related dengan jantung berlubang kecil, so membawa kepada besar, dia semakin pulih ataupun masih lagi tak pulih. Okey, benda-benda macam tu kesihatan fizikal dia akan mempengaruhi emosi dia juga sebenarnya. Okey, yang dikatakan kat sini ia berkaitan dengan keadaan badan seseorang, bentuk badan serta kebolehan individu melaksanakan tugasan tertentu. Bila dia tak sihat fizikal, kemungkinan besar rutin harian dia juga turut terjejas. Itu juga yang menyebabkan berlakunya kemurungan, anxiety, berlakunya penyakit-penyakit mental. Maksudnya sekiranya masalah kesihatan fizikal dia itu boleh mengganggu rutin harian dia, ianya boleh menyumbang kepada penyakit mental. Okey, kalau tidak diuruskan dengan baik, kalau dia tak ada support system yang baik, kemungkinan besar boleh mengundang. Sebab tu suka untuk saya katakan daripada awal, sekiranya seseorang itu mengalami kemurungan, kita tak akan refer kepada psikiatris terus. Kita akan dia untuk dapatkan medical check up dulu, buat medical check up dulu sama adakah disebabkan dia mengalami kemurungan ataupun mengalami anxiety itu disebabkan oleh ada penyakit-penyakit fizikal yang menyumbang kepada masalah kesihatan mental dia tadi. Okey? Baik, seterusnya dah ada kesihatan fizikal tadi, kesihatan mental pula. Kesihatan mental adalah asas untuk pemikiran, komunikasi, pembelajaran, daya tahan dan keyakinan diri, iaitu hubungan kesejahteraan peribadi dan emosi serta menyumbang kepada komuniti atau masyarakat. Okey, pendek kata, kesihatan mental yang positif melibatkan fungsi berkesan dalam aktiviti harian yang menghasilkan. Dia mampu untuk dia boleh
melakukan aktiviti secara produktif. Di mana dari segi kalau dia bekerja dengan baik, kalau sekolah, kalau ada kelas apa semua, maksudnya rutin harian dia tu berlangsung dengan baik. Okey, berlangsung dengan baik, tidak menjejaskan kefungsian harian dia lah. Kemudian dia mempunyai hubungan yang sihat dengan kawan, dengan ahli keluarga dia, dengan sesiapa yang berada dalam circle dia lah. Okey. Kemudian keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan menghadapi kesukaran. Contohnya nanti kalau kita ada pelajar yang mungkin tak pernah melalui sistem ODL ini, so dia mengambil masa sedikit untuk melaluinya. Mungkin mungkin dia mengambil tempoh-tempoh tertentu. Tapi kalau dalam tempoh tertentu itu dia tidak dapat menyesuaikan diri dia, dia mesti mendapatkan sokongan dah. Okey, sebab kemungkinan besar ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada ketidakmampuan dia untuk berfungsi dengan baik. Okey. Seterusnya, saya ingin kongsikan tadi, tadi yang saya kongsikan adalah kesihatan mental. So kat sini saya kongsikan pula, okey, 4 komponen kesihatan mental. Okey, 4 komponen kesihatan mental ini kita ada kesejahteraan emosi, di mana adanya perasaan gembira, adanya kepuasan, adanya keseronokan hidup. Okey, orang yang sejahtera emosi dia. Okey, maknanya yang tak gembira tadi tu sebenarnya tidak bermakna anda tidak sejahtera emosi, tetapi make sure ianya berada dalam tempoh tertentu seperti 1 hingga 14 hari. Okey? Sebab dalam kita ataupun dalam kita nak kenal pasti kenapa seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak mampu berfungsi dengan baik adalah dalam tempoh 1 14 hari, iaitu dalam tempoh 2 minggu. If you merasa tidak gembira dalam tempoh 2 minggu itu, something wrong with you. You have to, maksudnya you perlu seek for help. You perlu mencari seseorang untuk bantu sejahterakan emosi you. Okey, kemudian yang kedua adalah kesejahteraan psikologi di sini. Kefungsian berkesan individu tu, dia sedar potensi diri sendiri. Okey, dia tahu kelemahan dia, dia tahu kelebihan dia. Okey, yang ketiga kesejahteraan sosial. Okey, kefungsian berkesan untuk komuniti, penglibatan dalam komuniti. Walaupun dalam kelas OD, tapi dia mampu untuk mewujudkan hubungan yang sihat dengan kawan-kawan yang tidak dikenali secara fizikal. Hanya berkenalan mungkin melalui WhatsApp ataupun melalui namun dia masih dapat berhubung dengan baik. Itu dia ada kesejahteraan sosial dia. Okey, yang keempat adalah kesejahteraan spiritual. Okey, dia tahu tentang makna kehidupan, dia tahu tentang nilai yang ada dalam diri dia. Dia ada nilai, dia ada kepercayaan, dia ada semangat dan jiwa, dia ada kefahaman diri dia. Kepercayaan ni kita sebagai seorang Islam, kita percaya bahawa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah Tuhan kita. Okey, Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. So maksudnya dia yakin. Okey, kalau yang bukan Islam dia ada kepercayaan tertentu baginya. Okey, baik. Okey, Safia, kita dah dalam kesejahteraan emosi. Jumpa ke? Ya, betul. Kepuasan, okey, yang ada meter tu kan? Okey. Okey, baik. Ini adalah satu macam meter kesejahteraan emosi. Ada kalau anda tengok kat situ, meter ni warna hijau. Okey, warna hijau tu adalah kegembiraan. Okey, kegembiraan. Dan kemudian meter itu bergerak ke tengah ni adalah kepuasan ke tidak. Okey. Lepas tu bila dah dia cenderung ke arah merah ini adalah keseronokan hidup tu. Semakin tak seronok ke macam mana kan? Merah ni dah dalam keadaan orang kata warning siren lah kat sini. Okay, sebenarnya warning siren tu dah bermula daripada kuning ini sebenarnya. Okay, bermula dekat kuning ni. Sama ada you boleh sama ada you nak tahu kalau you boleh kendalikan, you boleh uruskan emosi you dengan baik, dia tidak akan cenderung ke arah merah ni. Okay, dia tidak akan pusing ke arah merah. Tapi kalau you boleh uruskan emosi you dengan baik, dia akan berada di dalam tahap hijau ke kuning. Dia main kot sini je, dia patah balik ataupun dia berada di level ini. Okay, baik. Suka juga untuk saya share kan, if you tahu okay how your currently
feeling. Okay, check your battery. Kalau kita tengok, okay, handphone ni tak lama, bateri nak habis dah ni. Okay, kita tahu dah bateri telefon kita kat mana. Okay, kita tahu gadget kita, laptop kita bateri nak habis. So kita akan recharge, kita akan charge, kita akan plug in kita punya laptop kan. Okay, kabel bateri laptop. So sama juga dengan kita. If you realize, if sedar you punya feeling you dah level mana, perlu di charge semula. Maksudnya itu you berada dalam condition yang you boleh mengurus emosi dengan baik. Okay, sebab kita ni, emosi kita tak ada alat ukur dia. Okay, jadi you sendiri boleh rasa. Okay, kalau you rasa feeling good, okay, dia ada berada level mana? Dia akan berada dalam circle positif di sini, level positif di sini kan. Okay, mungkin di level ini. Tapi kalau you berada di feeling great, mungkin dia berada di level ini. Alright. Okay, feeling okay, setakat ni saja. Oh, ni struggling kan, ODL ni macam mana ni? Ya Allah, teruknya, tak boleh lah nak mengikuti course ni. Ya Allah, susahnya. Ni, dia duduk dekat struggling. Okay, feeling empty. Alah, macam mana ni? Mungkin ada yang balik duduk kat college, okay, yang ada terutamanya pelajar baru, okay, yang ada mungkin ada problem internet yang yang ada keperluan untuk berada di college, mungkin rasa empty, alah tak berpisah dengan keluarga, okay. So maksudnya hanya anda sahaja yang tahu, okay, you're currently feeling. If you cerita dekat orang sekalipun, belum tentu lagi orang lain faham. Sebab yang rasanya you, yang laluinya you, yang tahu sebenarnya untuk fulfill semula, untuk charge semula adalah diri you. Tetapi dengan mungkin juga kalau you sendiri tak boleh nak uruskan, you perlu dapatkan bantuan. Okay, nanti kita bincangkan untuk semasa ke semasa lah. Okay. Okay, ini saya nak bagi dekat, saya nak ceritakan dari segi analoginya. Okay, kalau handphone, you tengok bateri dah low, you akan, okay, charge handphone you. Kalau gadget you, laptop you or whatever things yang you punya gadget device or semua tu. Kan, kita tahu, oh, itu signal dia. So, you have to know juga tentang your body, your energy, okay, your feeling. Apa yang tak kena dengan aku ni? If you boleh berfikir apa tak kena dengan aku, meaning that you sihat di segi mental dan emosi. Dan you seek for help, itu lagi sihat. If you sedar you ada masalah, if you sedar you feeling you not good, if you sedar you dalam keadaan yang sangat stres, tertekan, tapi you tak seek for help, itu boleh memberi laluan kepada orang kata simptom-simptom penyakit mental lain untuk orang kata hinggap dekat you. Okay, so untuk peringkat awal adalah kita meminta bantuan kepada orang lain yang mungkin boleh membantu kita. Okay. Di sini saya nak tekankan kesihatan emosi juga. Sebab kesihatan tadi saya dah sebut tentang kesihatan kata fizikal, mental. Okey, ini emosi. Okey. Emosi ni melibatkan perasaan. Okey, mental tu pemikiran kita. Okey. Kesihatan emosi ni komponen yang merujuk kepada kebolehan dan keupayaan seseorang individu untuk mengawal emosinya. Safia, kita di slide kesihatan emosi yang saya sebut tadi, ada ke? Ada point. Alright, alhamdulillah. So individu yang mempunyai tingkat kesihatan emosi yang baik, dia berupaya untuk halang dan dia berupaya untuk menghadapi berbagai tekanan hidup dengan tenang dan bersahaja. Okey, apa datanglah orang kata, okey saya orang boleh dah, mai bila masalah macam mana sekalipun, okey, dia kabut, dia tak melata, dia mungkin macam saya katakan tadi kan, tak salah untuk unhappy, tapi you boleh uruskan happy tu dalam tempoh yang mungkin ambil masa. Okey lah, aku rasa tak happy dalam tempoh 3 hari, tak apa, bagi masa. Okay, take your time, you bagi masa kat you. Tapi dah seminggu dah ni tak happy lagi ni, apa kena ni? Kalau you realize benda tu, you seek for help. Okay, you tahu, aku ni biasanya aku stress benda gini, aku tak happy isu
katalah you ada miscommunication, you bermasam muka dengan mak lah, okay, bila dah ODL kat rumah ni biasanya dengan mak, dengan ayah, dengan orang yang terdekat dengan kita mungkin, okay, dengan ahli keluarga kita tak bercakap, biasanya 3 hari tak bercakap. So kita rasa tak happy, kita tak bercakap. Contoh saya bagi contoh, kita tak bercakap dengan kakak mungkin ataupun dengan adik. Kita tak bercakap dengan kita tu dah 3 hari. Dan tempoh 3 hari tu you tak happy. Okay, and then tiba-tiba dah berlanjutan sampai seminggu, you tak happy sebabkan you ada miscommunication or you ada perang dingin dengan kakak you tadi. Okay, oh ini dah tak boleh ni, tak boleh jadi dah ni, dah seminggu dah ni, sebelum ni 3 hari okay lagi, ni dah seminggu dah ni, tak boleh jadi ni, ada something wrong ni, aku buat sesuatu. Kenapa emosi aku tak boleh, tak macam dulu. Dulu kalau gaduh dengan kakak 3 hari aku dah okey, tapi sekarang dah 5 hari tak okey-okey lagi. Meaning that tahap you punya urus emosi tu kemungkinan besar yang perlu di-upgrade ataupun ada tekanan-tekanan lain yang menyebabkan you tak boleh nak uruskan emosi ketika itu dan you memerlukan bantuan ataupun pandangan, nak berkongsi dengan seseorang yang boleh bagi pandangan, dan mungkin di situ juga you perlu buat sesuatu untuk nak memastikan hubungan itu kembali pulih. Okey? Baik. Selain itu juga, emosi kita itu boleh terbentuk bagaimana kita dibesarkan. Okey. Slide seterusnya, bagaimana kita dibesarkan. Sebab seseorang itu sukar untuk meluahkan emosi boleh jadi disebabkan bagaimana dia dibesarkan. Kenapa? Kerana satu ketika mungkin sebab ibu bapa tidak menggalakkan kita memahami perasaan dan mereka sendiri tidak mengiktiraf perasaan kita. Okey? Mereka tidak beri ruang untuk kita teroka perasaan-perasaan kita semasa kecil. Okey, kita terbiasa menutup perasaan itu sebelum kita merasainya betul-betul. Istilah ini ialah pengabaian emosi. Kita mengabaikan emosi kerana itu yang diajar kepada kita sejak kecil. Contoh yang saya buat kat sini, okey, kalau contohnya kalau awak tengok adik-adik awak sendiri, kalau awak dah tak teringat lah zaman kecil aku dulu macam mana. Okey, mungkin awak boleh tengok adik-adik ataupun kalau awak tengok movie ke apa kan. Okey. Selalu ayat yang dikeluarkan adalah, alah jangan nangis lah, alah jangan sedih lah, alah benda macam ni pun nak nangis ke? Jangan bagi tahu mak, nanti contohnya jangan bagi tahu mak, nanti mak marah kan, macam kita warning, kalau kakak warning dekat adik ke apa semua. Adik tu baru nak kau kan jangan nangis, kau jangan nangis. Maksudnya kat situ kita telah mengabaikan emosi dia. Okey, mengabaikan emosi dia. Okey, mungkin anda dah lalui perkara ni, jadi anda dah ada ilmu tentang pengabaian emosi ni. So make sure you tidak lakukan perkara yang sama kepada adik-adik you, kepada sibling you, kepada kawan-kawan you, kepada sesiapa sahaja sebenarnya. Okey, tapi ini saya nak nyatakan bahawa kenapa kita ni ada orang yang boleh mudah untuk luahkan perasaan, ada orang yang tidak pandai untuk luahkan perasaan dan ada orang yang tidak tahu ataupun dia sebab inilah sebab bagaimana dia dibesarkan. Okey. Sebab tu saya sendiri pun ada anak, jadi memanglah kita sesekali tu bila dia nak nangis, saya cuba praktikkan lah ya, bila dia nak nangis. Okey, bila dia nak sesuatu saya tak beri dan dia nak perhatian, dia nak attention kan. Okey, saya akan kata, okey nak nangis, okey nangis dulu. Okey, saya kata nangis dulu. Okey, dia pun nangis. Nangis tak lama pun. Okey, sebab nak attention, dia nak luahkan emosi dia nak memberontak kan sebab dia tak bagi dekat dia. Okey, tak apa, nangis dulu. Okey, lepas dia habis nangis, saya akan tanya, dah. Okey, sekarang nak apa? Bukan sebab saya kaunselor ya, mungkin lah kan sebab saya kaunselor juga, mungkin salah satunya sebab ada ilmu-ilmu begini kan, tapi saya tak langsung saya praktikkan. Okay, bila kita belajar, kita praktikkan. Sebenarnya bagi ruang untuk dia luahkan emosi. It's okay sebenarnya. Okay, sebab nanti bila dia besar pun dia akan sharing banyak benda dengan kita. Sama juga anda pun sendiri kan dah lalui pengalaman-pengalaman bagaimana kita dibesarkan ini. Jadi dengan ilmu yang kita ada nanti kita belajar bagi ruang, kita raikan, encouragekan orang untuk luahkan emosi. Okey? Baik, penting ke ambil tahu tahap kesihatan emosi kita ni? Okey? Orang yang sihat secara emosional ni masih boleh merasakan
kegemaran, kemarahan dan kesedihan. Okey, yang rasa happy, unhappy tadi tu, okey, maksudnya normal. Okey, mereka juga tahu bila keadaan mereka tidak mampu urus emosi atau masalah yang tidak boleh diatasi sendiri yang saya nyatakan tadi. Okey, oleh itu mereka akan ambil keputusan untuk bercerita dan berjumpa ataupun bercerita tentang masalah yang dihadapi dengan orang yang mereka percaya. Okey, sebagai contoh mereka akan bercerita dengan kaunselor, doktor, psikiatrik dan sebagainya untuk bantu mereka dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebab mungkin nak cerita kat kawan, kawan tak nak dengar, kawan hanya dengar layan gitu-gitu sahaja, tapi seek for help, pakarlah, okey, kepada mereka yang pakar, mereka yang memang menyediakan, mereka yang bersedia untuk mendengar dan bersama-sama untuk mencari solution kepada isu ataupun masalah yang sedang anda hadapi. Okey, adakah emosi positif ni mempengaruhi kesihatan emosi? Okey. Emosi positif dan negatif biasanya wujud bersama dan emosi positif ni membina sumber tenaga yang mampu mengatasi emosi negatif. Okey, ingatlah ya bahawa emosi positif adalah perasaan yang anda alami sebagai reaction terhadap sesuatu dan juga perasaan yang boleh anda kawal mengikut kehendak anda sendiri. So, emosi positif ni kita lihat sebagai satu keadaan yang sangat-sangat membantu kita. Okey, membantu kita untuk melihat sesuatu perkara itu dengan perspektif yang kita boleh kawal. Okey, baik. Saya masukkan juga di segi kesihatan rohani ataupun spiritual. Okey, ini ingatan sahaja, ingatan bersama, ingatan untuk saya ya. Mungkin anda dah ada dah pun maklumat ni, tapi kita ingatkan bersama ya. Okey, kesihatan rohani atau jiwa ni dapat dijelaskan sebagai penyesuaian individu tu dengan diri dia sendiri. Dia terima diri dia seadanya. Okey, dia terima lingkungan persekitarannya secara umumnya sehingga dia rasa bahagia, dia rasa puas, dia rasa lapang dada, dia bertingkah laku sosial yang baik dengan circle dia, okey, pada tahap yang maksimum. Okey, serta berkemampuan untuk menangani dan menerima realiti hidup. Sejahteranya spiritual seseorang tu dia boleh terima. Yang pertama, terima diri seadanya. Dia terima. Tak lawa pada pandangan orang, aku lawa lah ni, Allah bagi cukup sifat ni. Kalau Allah bagi tak cukup sifat pun, ya Allah aku sempurna. Walaupun tangan tak ada, aku ada kaki, aku ada mata. Okey, maksudnya kat sini dia terima. Walaupun tidak sempurna mana pun, itu hanyalah fizikal, tapi pada Allah, okey, daripada Allah, itulah kejadian, itulah kesempurnaannya dan itulah kebesaran Allah. Allah akan memberi mengikut apa yang dikehendaki. Okey. Kesihatan jiwa ni dapat diukur dengan petunjuk ataupun indikator merasai keamanan, ketenteraman jiwa melalui akidah dan ibadah kita. Lepas tu kita menerima diri seadanya. Okey, merasai nilai dan harga diri sampai menerima dan hargai kehadiran orang lain. Okey, dia menerima orang lain tanpa syarat. Siapa datang nak berkawan dengan dia, tak ada masalah. Okey, orang buat jahat macam mana dengan dia pun, dia mendoakan kebaikan orang tu. Okey, hebatlah orang yang spiritual, dia sangat kuat, sangat hebat, sangat cantik ni ya. Tak semua orang ada, tetapi insya-Allah semua orang boleh ada. Boleh ada if kita mampu untuk menguruskan diri kita dengan hubungan kita juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, dan secara langsung hubungan dengan manusia pun akan berlangsung dengan baik. Kemampuan untuk mengadakan hubungan yang baik dan berkesan dengan orang lain. Okey, seorang yang realistik dalam melihat kehidupan ni, menghadapi kesukaran hidup dan kesempurnaan yang dijangka akan dicapai. Okey, dia yakin. Okey, kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dua kali diulangkan dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Ya, sebab kematangan dalam memberi reaksi seperti berdikari, berkeyakinan, realistik, sabar menghadapi krisis, merasai ketenangan dan kebahagiaan upaya mencapai matlamat hidup itu adalah indikator kepada kesejahteraan spiritual seseorang individu, seseorang manusia itu. Okey? Baik. Memelihara kesejahteraan spiritual dapat membantu seseorang untuk merasa lebih sihat secara fizikal, mental dan emosi dia. Apa yang saya highlight kat sini adalah kesejahteraan mental dan emosi itu merangkumi
kemampuan seseorang individu itu untuk urus perasaan dan tingkah laku dalam mengatasi tekanan dengan berkesan dan dia dapat sesuaikan diri dengan perubahan. Okey. Dimensi ini memberi tumpuan kepada dia sedar, dia dapat terima tekanan dan perasaan baik positif maupun negatif. Okey. So, kita katakan kalau kita kata oh aku ada handphone yang mahal, aku ada gadget yang mahal, oh aku ada baju yang mahal. Tetapi kita perlu sedar kesihatan mental, emosi, fizikal dan spiritual ni merupakan aset yang sangat berharga. Okay, you tak perlu beli tetapi Allah bagi dan you hanya uruskan sahaja. Hebatnya kuasa Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allah bagi free kesihatan mental, kesihatan emosi, kesihatan fizikal, bagi pula spiritual, nikmat iman dan Islam kepada kita, itu kita hanya uruskan sahaja. Sesuatu yang akan kita jaganya dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Okay? Baik. Kita masuk topik seterusnya. ODS, stress ke? Okay. Safia, dapat ya slide kita seterusnya, ODS, stress ke? Boleh fine. Ada. Okey, baik. Ni seterusnya saya susun ikut objektif penganjur pembina sendiri. Okey, kita bincangkan sedikit tentang ODL. Okey, mungkin ada yang dah masuk ke kampus, walaupun masuk ke kampus pun masih kena ODL juga kan. Okey, ini adalah istilah semasa COVID-19. New norm pun dah bukan new norm dah sebenarnya ya. Dah 2 tahun dah kita lalui pandemik ni. Maknanya mungkin pelajar yang baru masuk dia melalui satu norma barulah ya. Kalau sebelum ni tidak pernah melalui ODL. Jadi sekarang terpaksa melalui ODL. Okey. Jadi lihat kat sini, ini yang saya kongsikan di sini adalah antara luahan-luahan yang diberikan oleh rakan-rakan anda ya. Okey, bila ODL di rumah ni, semua duduk di rumah sekeluarga, ayah, ibu, adik-beradik dan mungkin saudara mara lain pun ada ya. Sebab ada juga dikongsikan oleh rakan-rakan anda dalam rumah tu, makcik saya ada, pakcik saya ada, atuk saya ada, nenek saya ada. Okey, meriahlah. Kemudian keadaan suasana rumah jika ada adik-beradik yang masih kecil, bising dengan jeritan dan berbagai ragam. Kalau anda tengok kat sini ya, banyak kat sini, tak apa, nanti saya akan rumuskan daripada banyak-banyak ni. Okey, yang paling tragisnya kemudahan untuk belajar. Internet macam siput, okey, laptop pun hidup segan mati tak mau. Okey, buku rujukan pun sangat terhad, okey, tak boleh masuk library semua kan. Okey. Kemudian seterusnya slide saya stop. Okey. Kemudian okey. Senario ODL di asrama pula ataupun mereka yang tinggal dekat college, rumah sewa yang daripada family. Okey, ini pengakuannya ada yang kata happy, fokus belajar, kemudahan yang pelbagai, internet laju, kemudahan perpustakaan, okey. Kemudian ada juga yang rasa terperangkap, rasa murung atau tertekan, khususnya dekat anda tidak boleh bergerak ke mana-mana tapi sekarang dah boleh bergerak, okey. Cuma mungkin pergerakan sangat tahan ataupun ada kerisauan untuk keluar ya. Walaupun kata kita dah boleh keluar tapi kita perlu jaga SOP ya. Kebimbangan tu tetap ada. Okay, terpaksa sesuaikan diri dengan rakan sebilik. Toleransi sesama rakan sebilik, nak buat penyesuaian dengan rakan sebilik ya. Sering rasa rindu tinggal berjauhan. Okay, cara berinteraksi dengan keluarga jauh dan dekat macam mana kan. Okay. Okey, cumanya situasi rumah semasa ODL ini agak berat ya bagi mereka yang terpaksa melalui di mana belajar di rumah ni lebih mencabar kerana banyak yang perlu diselesaikan, perlu bijak membagi masa untuk diri, keluarga dan kehendak silibus atau pensyarah.
cabaran untuk membentuk disiplin diri ni, disiplin diri ni lah antara yang sangat berat ya, sangat berat untuk dipraktikkan ya. Okey, cabaran mengurus kesimpangan keperluan diri dan keluarga ya, jap lagi mak suruh pergi kedai, jap lagi mak suruh jaga adik, kejap lagi kena masak, kejap lagi macam-macam lah. Okey, so kelebihan dan kekurangan ODL. Kita tengok kalau kelebihan dia punya masa yang banyak bersama keluarga, dapat membantu keluarga, tidak perlu tergesa-gesa untuk ke kelas. Okey, on laptop saja kan. Tak mandi pun tak apa, boleh je masuk kelas kan. Okey, jimat wang, tenaga dan masa. Okey, kemudian kekurangan dia mungkin kat sini gangguan dari ahli keluarga, suka memberikan tumpuan sepenuhnya pada kelas. Okey, perlu membantu menguruskan hal rumah dan tugasan, terpaksa menyelesaikan diri bagi masa, suka berinteraksi. Okey, seterusnya saya nak fokus pula kepada bila dah ber-ODL, tak ber-ODL pun, bila you melalui fasa storm bila zaman remaja ni kita berada dalam fasa storm di mana you berada dalam keadaan yang tertekan is normal sebenarnya, tapi bagaimana anda menguruskan. Kalau kita tengok di sini, stres atau tekanan adalah satu tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang beban atau tuntutan. Okey, tubuh badan dikatakan berada dalam keadaan stres apabila mengalami kebangkitan yang disebabkan perkara negatif seperti marah atau perkara positif seperti kegembiraan. Okey, saya tak share lah kat sini ada kita punya hormon-hormon gembira, hormon-hormon tak gembira apa semua tu kan. Okey, sebab nanti akan jadi panjang. Cumanya kat sini saya akan kongsikan tentang ada dua jenis stres. Okey, mungkin anda dah tahu tapi tak apa, saya ulangkan lagi ya, sebab saya nak terangkan dari segi nanti level of tekanan yang anda akan hadapi sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Kalau you stress tu sendiri adalah stress yang positif. Okey, atau menggembirakan kerana akan menjadikan seorang itu bersemangat dalam melaksanakan suatu tugasan. Okey, ia menjadi sumber motivasi dan sesuatu yang mendorong anda untuk meningkatkan tindakan kita. Contoh, seorang pelajar akan merasa semangat dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugasannya apabila mendapat sokongan dan galakan daripada pensyarah ataupun keluarga dan juga kawan-kawan dia. Okey, dia rasa maksudnya walaupun stres dengan assignment yang banyak, walaupun stres dengan terpaksa ODL ataupun berjauhan daripada keluarga, tetapi dia mendapat dorongan, dia dapat keseronokan, dia boleh kontrol. Okey, boleh kontrol stres dia satu level yang mampu untuk mendorong dia, okey, mendorong dia untuk melakukan sesuatu tugasan itu, melakukan sesuatu tindakan itu. Okey, bagaimana pula dengan stres? Ni stres ni adalah stres yang menyebabkan seorang itu hilang pertimbangan dan akan mengambil tindakan di luar dugaan. Okey, ia juga berkait rapat dengan kebimbangan, ketakutan, perasaan berdebar dan semua jenis perasaan negatif hadir dalam diri. Okey, so kalau kita tengok di stres ini, dia boleh mencetuskan acute stress ataupun chronic stress. So dia akan boleh bila acute stress ni dia boleh it comes and disappear immediately, boleh berlaku dengan kadar segera. Kalau chronic stress tu it affect body for a long period of time. Dia akan boleh bagi kesan kepada satu tempoh jangka panjang kepada badan anda. Okey, tahap kesihatan orang kata fizikal anda. Okey. Baik, ini yang saya nak terangkan. Okey. Tahap stres, sebab dia ada eustress, ada distress, cumulative stress dan traumatic stress. Okey, stres yang traumatik boleh menyebabkan individu mengalami krisis dan keadaan trauma. Kalau you tengok di sini okey, stress level dia. Kalau kata seseorang tu dia berada dalam stres yang positif, okey, performance dia akan meningkat performance dia akan meningkat sampai ke level ini dia fokus. Okey, dia inactive board. Kalau orang yang tak ada stres, kalau orang yang sejenis positif, orang yang hebat, orang yang mental emosi dia pada dalam keadaan sejahtera, dia tak boleh tak ada kerja, dia tak boleh tak ada stres. Kalau tak ada stres, dia menjadi seorang yang membosankan. Dia rasa bosan dan juga dia tidak aktif.
Ada pernah jumpa tak kawan macam ni? Okay, maksudnya aku kena ada stres baru aku akan rasa macam aku akan rasa motivated, aku akan rasa nak buat banyak benda. Okay, dia tak boleh, dia suka libatkan diri dalam aktiviti persatuan, dia suka diberikan tanggungjawab, baru dia rasa macam dia terdorong. Orang kata di segi level of confidence dia, level makin tinggi level stress dia makin menjadi seorang yang produktif. Okay, performance dia semakin hebat. Okay, ini kemuncak dia. Maksudnya dia main kat sini je. Dia suka orang yang stress level dia dia akan, kalau stress level dia tinggi pun dia berada dalam keadaan fokus. Okay, dia boleh fokus, dia boleh handle, dia boleh uruskan emosi dia dengan baik sehingga dia berhasil melakukan sesuatu tindakan itu. Dan orang yang positif ini ketika ini dia tidak melihat, dia merasa puas dengan, dia akan merasa kepuasan itu bukan kepada hasil semata-mata tetapi proses yang dilalui. Okey, contohnya dia perlu siapkan assignment. Okey, dia akan pulun, dia akan cuba untuk siapkan assignment dia walau apa rintangan, walaupun dia tak ada bahan, dia akan cari bahan, dia akan buat walaupun ada kawan mungkin group group assignment tu tidak memberikan komitmen, tak apa, dia akan selesaikan juga masalah itu sendiri dia akan siapkan juga bahan tu dan akhirnya tugasan itu dapat diselesaikan. Itu satu kepuasan, tetapi kepuasan yang lebih berganda yang akan dia rasa adalah proses. Susah nak siapkan ini tapi aku buat juga, aku cari sini, aku tanya pensyarah aku ni. Dia kepuasan tu tidak hanya pada hasil tetapi kepuasan melalui proses tu. Itu bagi orang yang sangat positif, orang yang sangat sejahtera emosi dan mental dia apabila dilalui stres level yang membawa dia ke arah yang baik. Okay, stress tadi. Lagi ada tekanan, lagi seronok dia, lagi best dia untuk nak cabar diri dia untuk capai performance yang lebih hebat. Okay, manakala bagi mereka yang tidak mampu untuk menguruskan stres ataupun tekanan tadi, dia akan mengalami fatigue ataupun keletihan. Dia akan mengalami exhausted kat sini, dia akan mengalami panic, dia akan mengalami anxiety, anger, dia akan mengalami burnout dan breakdown. Disease ni adalah penyakit. Maksudnya bila tak mampu untuk uruskan stres dengan baik, dia akan mengalami simptom-simptom yang boleh membawa kepada penyakit mental tadi. Okey, mungkin kalau sebelum ni tak boleh juga membawa kepada penyakit fizikal. Sebelum ni tak ada penyakit jantung, darah tinggi, tapi kalau disebabkan tidak mampu untuk menguruskan tekanan tadi dengan baik, dia boleh membawa kepada penyakit fizikal juga. Okey, so jelas ya? Boleh faham Safia? Boleh Puan. Maaf, Okey, dalam alhamdulillah. kita Ya. masa kita 15 minit lagi Puan. Boleh ke? 15 minit lagi. Okey, baik. Saya bagi lagi. Okey, baik. Baik. Okey, saya teruskan. Okey, saya teruskan dengan cepat ya. Harap anda dapat hadamlah, tak apa. Okey, kebimbangan adalah kesan buruk stres ya. Saya nak nyatakan tadi sebab dalam kesihatan mental dia ada 3 level di mana dia ada stres, kebimbangan dan juga kemurungan. Okey. Bila stres diuruskan dengan baik, dia tak akan sampai ke level anxiety. Namun bila stres tidak diuruskan dengan baik, dia boleh membawa kepada anxiety dan juga kemurungan. Okey, bila dia bawa kepada anxiety ataupun kemurungan, jika tidak mampu diurus, jika tidak mampu diselesaikan di tahap rundingan, dia boleh membawa kepada kena merujuk anda kepada psikiatris, iaitu perlukan di segi preskripsi ubat untuk memberikan anda, orang kata untuk membantu anda untuk selesaikan isu masalah penyakit mental tadi, iaitu anxiety dan juga kemurungan. Okey, saya teruskan kepada okey, ini satu fakta yang saya dapat daripada Berita Harian Online Oktober 2018 ya. Golongan lelaki katakan mempunyai risiko stres yang tinggi daripada wanita kerana kesukaran untuk meluahkan perasaan ego. Betul ke wahai siswa? Okey.
Boleh jawab dekat ruangan komen, nanti saya akan tengok ya. Betul ke lelaki ni kan dia stress lebih sebenarnya daripada wanita. Perempuan ni kita tengok contoh kat sini lah kan, bila perempuan melihat warna, kalau biru tu banyak biru, dia luahkan. Okey, dia boleh luahkan apa yang dia rasa, dia boleh nyatakan emosi dia senang untuk luahkan. Okey, tetapi kalau lelaki dia melihat warna, kalau biru, apa ni kan, color apa ni, dia boleh jawab biru saja. Sebab dia cumanya saya boleh katakan bahawa lelaki ini kalau kena tempatnya, dia akan luahkan, dia boleh meluahkan emosi dia dengan baik sebenarnya. Cuma boleh dikatakan juga kita berbalik kepada bagaimana dia dibesarkan. Okey, bagaimana dia dibesarkan tadi tu boleh menyebabkan kenapa seseorang lelaki itu suka untuk meluahkan perasaan dia. Mungkin ketika kecil dulu, okey, mak kata apalah awak ni budak lelaki nak nangis-nangis pula kan macam budak perempuan. Itu telah mengabaikan emosi budak lelaki ni. Okey, so bila dah besar dah tak pandai dah nak luahkan. Okey, begitu lebih kurang. Okey, punca stres boleh berlaku disebabkan personaliti, keluarga, tugas dan faktor luaran kalau sebagai seorang belajar lah ya. Okey, punca berkaitan tentang trait personality ni, orang yang mementingkan kesempurnaan, okey, pandangan pesimistik terhadap dunia dan diri sendiri. Anda boleh tengok kat situ ya. Okey, kurang percaya dengan kebolehan orang lain. Ini adalah trait personality lah. Okey, punca stres ni boleh berlaku kalau kita tengok daripada keluarga ya, masalah ahli keluarga, pembacaan meningkat. Antara masalah atau isu yang paling tinggi sekarang ni ialah masa pandemik lah ya, masalah kewangan lah. Okay, pelajar kita sangat ramai mengalami masalah kewangan, nak quit ataupun nak berhenti belajar disebabkan nak bantu keluarga, nak bekerja, itu antaranya. Okay, kemudian punca berkaitan dengan tugasan, pensyarah cerewet, masalah dengan rakan sekumpulan, ini antaranya lah ya. Okay, walaupun fizikal pun macam-macam problem dengan rakan sekumpulan, ini kan pula lah online. Okay, suka membuat keputusan, rasa sedikit atau kurang kawalan terhadap tugasan. Okey. Kemudian simptom stres. Okey, kita tengok simptom stres ni, tubuh badan pening, kepala, kering mulut. Ini antara simptom-simptom. Anda boleh tengok emosi ni berubah, kemurungan, mudah marah, mengasingkan diri, mudah menangis, kurang kawan diri, kurang minat, dah tak ada minat dah kan. Okey. Alright, simptom stres yang lain tinggal laku dia, okey, pengambilan dadah dan alkohol, perempuan pun ada ya, siswi kita pun ada, tak pelik ya. Okey, banyak merokok ada juga, tak pun ambil vape ya. Tidak hirau kebersihan, ponting kerja, kemudian mental dah kurang tumpuan, lemah daya ingatan, tidak rasional. Okey. Baik, kesan stres ni boleh membawa kepada keadaan fizikal, psikologi, gangguan fikiran dan juga tingkah laku. Okey. Kesan stres jangka panjang ni dia boleh menyebabkan serangan jantung, stroke, inilah masalah kesihatan tadi. Okey, jadi kalau orang tu sakit kepala, pergi jumpa doktor, doktor boleh bagi ubat, okey, ubat tahan sakit semua tu. Tapi bila sakit mental ni kena hati-hati bukan setakat sakit mental saja. Okey, stres ni bukan boleh menyebabkan kepada sakit mental saja, tapi dia boleh membawa kepada masalah-masalah ataupun isu kesihatan fizikal. Okey, bagaimana nak urus stres? Okey, nak urus stres ni, cara untuk mengurus dan mengawal stres ni, okey, ini biasa dikongsikan lah ya, jalani aktiviti fizikal, mengurus masa dengan baik, okey. Mungkin kalau ada masa yang nanti kita akan kongsikan dengan lebih detail lah ya, sebab kalau nak urus stres ni banyak lagi sebenarnya ya. Okey, banyak lagi orang kata teknik-teknik yang kita boleh kongsikan, tapi dalam masa yang terakhir ni saya kongsikan secara seberingkas yang anda boleh buat. Contohnya kat sini kalau kita tengok untuk kawal stres kat sini, tarik nafas dalam-dalam, okey, dan menggunakan teknik pernafasan 7-4-8, okey. Tarik 7 saat, kiraan 7, okey, tahan 4 dalam kiraan 4, lepas tu hembuskan semula keluar, okey, dengan kiraan 8. Okey, keluar seketika daripada tempat punca stres, apa semua tu. Alright. Teknik hembusan tekanan apa yang paling sesuai untuk saya? Ini yang dikongsikan oleh 10B yang dikongsikan oleh portal Mahal Kementerian Kesihatan Malaysia. Bertenang, bernafas dengan dalam, okey, bercakap dengan seorang, berurut, berehat dan mendengar muzik. Okey, ada orang dengan muzik boleh menenangkan, ada orang tak suka dengan muzik, dia nak dengar baca ayat Al-Quran. Okey, tak apa, kita boleh buat yang mana kita yang buat dia, okey. Kita boleh uruskan apa yang kita suka.
Okey. Satu lagi yang saya nak tekankan kat sini adalah ada benda yang kita boleh kawal, ada benda yang kita tak boleh kawal. So yang kita boleh kawal adalah dalam circle putih ni. Okey, kita berfikiran positif. Okey, turning off the news. Okey, tak semestinya duk on orang kata Instagram, duk scroll naik Twitter, duk tengok itu tengok ini kan. Cuba rehat sekejap daripada media sosial, terutamanya juga bagi masa sejam ke 2 jam ke, tidaklah maksudnya kalau waktu tidur tu cerita lain lah kan, tapi kalau waktu celik tu okey, mungkin berhenti sekejap, limiting my social media, okay, my kindness, okay, my own social distancing. Okay, yang sesuatu yang tidak boleh kawal kat sini, okay, how long this will last, okay, tentang COVID lah terutamanya, bila lah semua ni nak berakhir, itu di luar kawalan anda. So no need untuk fikirkan sangat, okay. Alright, so change what you can, manage what you can't. Okay, kita boleh ubah apa yang kita boleh dan yang kita tak boleh nak ubah itu kita uruskan. Itu sangat penting. Alright, ini saya kongsikan 2A relaksasi ni ya. Stop, berhenti. Okay, S untuk stop, berhenti sekejap. Okay, berhenti sekejap daripada apa yang kita fikirkan dan semua tu, teknik stop. Okay, T, take a step back, okay, take a deep breath, okay, deep breath, keluar daripada punca masalah ataupun menggunakan teknik pernafasan yang betul macam saya ajar tadi lah, 748 tu, okay, kemudian observe, okay, lihat semula apa yang anda sedang alami, fikir dan lakukan. Okay, take your time, okay, bagi me time tu, okay, muhasabah diri. Kemudian P, proceed mindfully, okay, teruskan kembali keadaan yang berlaku dengan tenang dan lebih baik. Sebab apa-apa sekalipun, if kita tidak mengambil waktu untuk bertenang, kita sukar untuk berfikir dengan lebih rasional. Okay, take your time, ambil waktu untuk bertenang. Proceed mindfully, di mana di sini beri ruang kepada diri kita untuk bertenang. Keluar sekejap daripada kekeliruan, okay, kepenatan, exhausted dengan tugasan ataupun apa yang sedang kita fikirkan. Okay, saya kongsikan juga sini grounding teknik yang dapat membantu seorang untuk menguruskan trauma ataupun emosi. Tujuan dia bagi membolehkan seorang dari berfikir negatif ataupun flashback semula. Mungkin dia pernah, maaf kalau saya sebut, dia pernah ada harassment, okay, sexual harassment kepada diri dia masa dia kat sekolah menengah ke, tiba-tiba sekarang ataupun masa dia kecil ke kan. Okay, so kita buat grounding teknik di mana ambil masa you duduk dalam keadaan relax, okay, dekat tempat you, okay, dekat meja or dekat ke kat mana-mana yang you rasa selesa, okay, you fikirkan tentang 5 perkara atau 5 benda you can see, okay, 5 things you can see, apa yang you dapat lihat, 4 things you can hear, apa yang anda boleh dengar ketika itu, okay, 3 things you can touch, okay, ada 3 benda yang anda boleh sentuh ketika itu, boleh rasa, 2 things you can smell, okay, apa bauan yang you boleh hidup ketika itu, dan 1 thing you can taste, okay, ada apa ketika itu kat depan you, ada gula-gula ke, okay, ada Maggi ke, apa yang anda boleh rasa ketika itu, okay. So bagi masa ini, so dia macam mindfulkan kita balik, dia running teknik ni something like macam kita kita nak balik kepada jasad kita nak balik kepada diri kita, kita nak bagi masa dekat diri kita. Okay, ni type of self care yang kita boleh buat, okay, physical, emotional, social, spiritual, okay, personal space, financial work. Ini yang kita boleh kita boleh bagi me time kat diri kita untuk kita fikirkan apa self care. Okay, apa yang kita boleh rawat diri kita, apa yang kita boleh luangkan untuk diri kita. Okay, alright. Saya kongsikan di sini antara jenis emosi positif dan penting untuk melihat kebaikan emosi positif ini dalam rutin harian kita adalah kita merasai kenikmatan, okay, rasa gembira ketika melakukan sesuatu, having fun, okay, kemudian kebahagiaan, rasa puas pada masa ini, gembira, rasa bahagia yang lebih kuat, minat, rasa tertarik untuk melakukan sesuatu atau tertarik dengan sesuatu, syukur, rasa bersyukur dengan sesuatu, tenang, cinta,
optimistik lega, kasih sayang, ceria, harapan. Ini adalah perkataan-perkataan yang menunjukkan kita seorang yang positif. Kita kadang-kadang kita tak bahagia, tetapi kita rasa aku ingin bahagia, aku nak bahagia. So itu adalah satu doa sebenarnya. Okey, aku nak bahagia. So kita create apa yang untuk membahagiakan kita. Okey, aku tak bahagia. So ianya boleh mendorong kita untuk akan datang sesuatu yang mungkin tak bahagiakan kita. Okey, so semua benda-benda yang baik, hiburan, apa yang menyeronokkan you. Okey, if call mak, okey, aku rasa aku nak dengar suara mak aku lah, aku nak call mak aku lah. Itu mendengar suara mak adalah satu hiburan untuk aku. You create, you have your own orang kata happiness yang you boleh create. Okey, kemudian rasa bangga. Okey, dapat basuh baju sebakul. Okey, banggalah aku ni dapat basuh baju sebakul lah. Contohnya, rasa kagum. Kagum ni adalah dengan sesuatu. Terutamanya kita sebagai seorang Islam melihat sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah. Contohnya kita melihat Kaabah, kita melihat laut, itu pun dapat pahala kan. Dengan kita orang kata berzikir dan bertasbih kepada orang kata kita mengingatkan tentang kebesaran Allah kan. Inspirasi, keyakinan, kejutan, ada elemen-elemen kejutan dalam hidup awak. Kalau orang tak buat kat awak, awak buat kat orang. Okey, katalah housemate atau awak ni tak pernah bagi apa pun kat awak. Alah, esok ni kalau boleh keluar tu belilah Ferrero Rocher yang 3 biji tu baru berapa ringgit. Okey, bagilah dekat dia kan. Macam buat kejutan. Tiba-tiba kawan tak pernah bagi ni kan. Itu sebenarnya juga salah satu cara untuk kita kejutan ni akan memberikan satu keseronokan sebenarnya. Tak sangka, sesuatu yang tak sangka akan menghasilkan perasaan, cetusan rasa kepada seseorang. Okey, kejutan yang baik-baik lah ya. Janganlah pula kejutkan, hilangkan barang dia ke apa semua tu kan. Okey, baik. So urus diri ni sebenarnya bila kita healthy body kita, healthy mind kita, so insya-Allah Allah akan izinkan untuk kita happy life. Okay, so emotional wellness ni hargai mental dan emosi kita dan jangan pernah meremehkannya. Okay, saya sharekan juga iklan sikit ya. InsyaAllah malam esok saya ingin mengajak anda semua untuk join program dialog siswa bersama pakar kesihatan mental kita, iaitu Dr. Rozaidah Jaafani, Ketua Jabatan Sekretariat dan Kesihatan Mental Hospital Shah Alam. Okay, saya sendiri pun selalu berhubung dengan beliau. Kalau ada masalah student kita, semua kita akan rujuk kepada beliau lah dekat Jabatan Sekretariat lah, paling dekat. Maksudnya kalau ada pelajar UiTM Shah Alam ni, tak kira lah UiTM Shah Alam ke, UiTM Puncak Alam ataupun UiTM Sungai Buloh sekalipun, yang paling dekat yang kita adalah Hospital Shah Alam, ataupun kita akan rujuk kalau Jabatan Sekretariat Kelang pun ada tapi sangat busy, ataupun kita akan rujuk kepada PPUM, Jabatan Sekretariat PPUM. Okay. So kita ada saudara Luqman kita, okey, pelajar mewakili siswa dan juga siswi kita, saudara Siti Fatimah, di mana ada dialog-dialog yang berkenaan dengan topik depresi gila. So di sini kita akan bincangkan tentang stigma tentang gila, depresi bukan gila, okey, bagaimana dapatkan bantuan dan juga sokongan. Okey, so esok pukul 8 hingga 10 malam anda boleh sertai melalui FB Live dan juga YouTube di Facebook Career and Counselling. Nanti saya akan share dengan Nur Izzati ya, link dia semua tu untuk war-warkan kepada anda. So penyertaan adalah percuma, kita ada hadiah kuis bernilai 200, okey, lebih pada 200. Kemudian ECG kepada semua peserta. Okey, pendaftaran penyertaan akan dibuka semasa program berlangsung nanti dapat ECG. Okey, tak apalah kan, sebab kita nak galakkan pelajar kita untuk contohnya yang join pada malam ni kan, kalau dapat CJ lagi bagus, sebab itu salah satu contribution. Ilmu dah dapat, CJ pun dapat. Wah, itu nanti bila pergi interview tak adalah bagi alasan sepanjang ODN ni saya tidak terlibat dengan apa-apa program. Yelah, tak boleh fizikal. Itu bukan alasannya. Sebab itu secara tidak langsung menunjukkan dari segi kemahiran insannya, penglibatan you dari segi bukan akademik, dapat orang kata bonus, tak ada markah bonus lah. Okay, so saya share kat sini adalah ini adalah kaunselor-kaunselor yang ada di Pusat Kerjaya Kaunseling, di mana servicing untuk semua fakulti. Okey, macam saya sendiri adalah counselor in charge ya, kita panggil CIC, counselor in charge untuk fakulti kejuruteraan awam. Okey,
Jadi saya ada nombor WhatsApp kat situ untuk bisnes WhatsApp. So ada apa-apa kat situ bolehlah WhatsApp kat saya 0355211483. Boleh WhatsApp saya. Okey, dan juga anda daripada fakulti mana-mana boleh tengoklah ya. Kalau nak tahu lebih lanjut pergi dekat kita punya website tadilah ya, Career and Counselling tu. Ini adalah sistem Counselling to You di mana pelajar kalau nak berjumpa dengan kaunselor kita akan buat temu janji melalui sistem Counselling to You. Okey, itu saja. Alright, kejap. Daripada saya. Okey. Maaflah kalau laju ya. Alright. Okey, saya serahkan kembali kepada Safia. Alright, terima kasih Puan Mas Rina di atas perkongsian tadi. Saya rasa macam ada masuk kelas counselling juga, ada belajar tentang psikologi sikit kan. Jadi macam saya rasa bukan saya seorang je yang nak dengar lagi, sebenarnya saya rasa ramai lagi peserta kita pun nak dengar lagi, tapi masa agak mencemburui kita sebenarnya. Jadi saya harap dengan perkongsian daripada Puan Mas Rina tadi kita dapat ambillah sedikit banyak untuk kita aplikasikan kepada harian kita, khususnya untuk semua pelajar sebaiknya insya-Allah. Baik, sebelum kita ke agenda seterusnya, Puan boleh lagi ke? Masih lagi bertenaga ke di situ? InsyaAllah. Okay, InsyaAllah sangat bersedia. InsyaAllah. Alright, kita akan ke agenda seterusnya iaitu sesi soal jawab. Jadi para peserta yang ingin ajukan soalan boleh type di ruangan chat. Kita akan ambil beberapa soalan untuk diajukan kepada Puan Mas Rina kita. InsyaAllah kita akan menyentuhi beberapa soalan. Baik, saya nampak ada beberapa peserta yang tadi dah tulis ya dekat ruangan chat beberapa soalan. Baik, sekejap ya. Alright, ada soalan daripada saudari Nuriana Muhammad Fauzi ya Puan. Ditanya, kenapa seseorang tu karakter dia bila bersama family dan bersama orang luar? Mungkin ada pencerahan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Nuriana Muhammad Fauzi. Kenapa seseorang tu karakter dia lain bila bersama family dan bersama orang luar? Apa yang saya faham pada soalan ini, macam mana ya? Personality kita boleh berubah sebenarnya, karakter kita boleh berubah. Dia kadang-kadang seseorang tu dia ada prinsip dia, if you treat me okay, saya akan okay dengan you. If you treat me tak okay, saya tak okay lah dengan you. Contohnya orang tu cakap kasar dengan dia kan, oh dia ni main kasar ni, dia pun akan respon kasar. Tapi kalau orang tu lembut dengan dia, dia akan soft spoken, dia akan layan orang tu dengan sebaik-baiknya. Okey, maksudnya macam soalan ini pada saya tak tahu sama ada karakter soalan ini adalah memang daripada Nuriana sendiri ataupun bagi pihak. Okey, kalau ada isu begini, maksudnya sama ada Nuriana sendiri yang mengalami keadaan begini, maksudnya beliau sendiri yang mengalaminya, saya sarankan untuk you berbincang lanjut dengan kaunselor supaya boleh buat ujian personality atau personality test di mana ada scoring di situ, dapat bincangkan dengan lebih lanjut. Sebab saya tidak langsung, alat ujian psikologi ni sebenarnya membantu kita untuk teroka diri kita. Okey, teroka untuk kita kenal. Kalau saya sejenis yang extrovert ataupun kalau kata buat ujian ataupun personality test tu dapat tahu anda seorang yang introvert. Tak bagus ke introvert ni Puan? Okey, sebenarnya introvert dalam keadaan tertentu sangat bagus. Ataupun dalam kejayaan tertentu introvert sangat diperlukan. Dia sebenarnya introvert ni bukan sesuatu yang tak bagus. Okey, sebab orang yang introvert ni dia bercakap bila perlu. Okey, ada pekerjaan yang memerlukan orang ni perlu bercakap bila perlu sahaja. Okey, jadi kepada Nuriana, karakter seseorang itu boleh berubah, dia boleh berlaku, kena faham personality sendiri. Okey, macam saya katakan tadi, if orang yang berjumpa tu okey dengan aku okey lah dengan orang tu. Dan boleh dijadikan juga bila dengan keluarga, sebab di sini tidak dinyatakan pun bersama dengan family dia menjadi seorang yang pendiam ke.
Bila dengan orang luar, dia sangat mesra. Contoh, ada pelajar yang berkongsi dengan saya, saya memang tak rapat dengan mak ayah saya, tapi kalau jumpa dengan kawan-kawan saya okey, saya sangat happy, saya jumpa dengan kawan, interaksi saya okey. Tapi bila balik rumah, dia tidak mampu pun untuk menceritakan apa yang dilalui kepada keluarga dia. Itu sajalah jawapan yang saya boleh berikan sebab kata berdasarkan kefahaman saya dengan soalan tersebut lah. Maaf kalau saya tidak menjawab soalan. Terima kasih. Menarik point sebab jawapan point tadi kita macam relate bila point cakap yang tadi kan ada satu quote yang point kata change what you can and manage what you can lah kan. Maksudnya apa yang kita boleh ubah, kita try untuk ubah, tapi kalau yang tak boleh tu kita try untuk uruskan. Saya rasa benda tu betul. Kan. Baik, kita ada soalan daripada saudari Balki daripada Muhammad Amin. Dia tanya, saya ada soalan, adakah pendam perasaan itu tidak baik? Macam mana cara untuk mengelakkan daripada pendam perasaan tapi at the same time tidak suka cerita tentang perihal emosi diri kepada orang lain? Panjang soalan ni. Okey, terima kasih kepada Balki. Saya jawab ya. Kalau tidak menjawab, sama juga minta maaf. Okey. Pendam perasaan ada di kalangan kita yang tidak suka menceritakan hal diri dia. Okey, hal diri dia hal orang lain kepada orang lain. Okey, maksud sama ada nak cerita tentang hal orang lain atau hal diri dia kepada orang lain. Ada positif seorang macam tu. It's okay untuk pendam perasaan sekiranya tidak mengganggu kefungsian hidup you. Kefungsiannya you pendam yang tidak membawa kepada stres, kepada anxiety, kepada kemurungan, it's okay. Tak apa. Tak apa nak simpan. Tetapi sekiranya you pendam, then you jadi murung, you tak nak bergaul dengan orang, lepas tu you ada perasaan yang macam inferiority complex tau. Dia akan timbul satu perasaan lain di mana rasa rendah diri, dia tak yakin nak berjumpa dengan orang. Benda-benda tu dia boleh mendatangkan sesuatu yang tak healthy lah, tak sihat lah kepada perkembangan sosial dia juga. Perkembangan sosial dia ataupun perkembangan diri dia lah. Okey, tak ada masalah. Yang secara pendeknya saya boleh katakan, if pendam perasaan tidak memberikan kesan kepada hubungan dengan circle awak, okey, ataupun tidak mengganggu rutin harian awak, it's okay nak pendam perasaan, tak ada masalah. Okey, tapi ianya mengganggu hubungan dengan circle awak dan juga mengganggu rutin harian kehidupan awak, you need to seek for help. Perlu untuk you kenal diri you siapa, you berjumpa dengan kaunselor, menghubungi kaunselor untuk kita dapat kenal pasti dengan lebih dalam tentang adakah isu-isu trust. Okey, tak nak berkongsi dengan orang, adakah disebabkan isu trust, isu kepercayaan. Saya tak percaya sebab satu ketika dulu saya bercerita kepada orang ni cerita kepada orang-orang sekian. Dan isu trust. Sebab tu juga ada juga pelajar yang mengatakan dulu dia ada kongsi dengan kaunselor sekolah. So kaunselor sekolah tu jaja habis semua. Tu bila dia datang IPT semua, dia tak nak jumpa dah dengan kaunselor. So dia macam bad stigma juga kaunselor kat situ kan. Bad impression lah disebabkan pengalaman lampau dia. So isu trust pun boleh berlaku apabila seseorang tu tidak mahu bercerita kepada orang lain. Okay, itu saja. Okay, alright. Jadi untuk isu pendam ni kita kena tahulah pendam kita tu di level mana kan, sama ada kita kena seek for help ataupun masih lagi dalam kawalan kan. Okay, seterusnya point, kita punya ruangan chat dah lagi soalan, harap puan okey lagi. Daripada saudari Maria. Alright. Daripada saudari Maria, salam puan, saya sangat seronok dengan sharing puan malam ni. Very informatif dan banyak tips saya tulis. Alhamdulillah. Puan, saya ada soalan. Saya cuba untuk try not to be hard on myself, tapi sekarang saya nak berehat sekejap pun saya rasa bersalah sebab saya tak patut berehat dan kena study. Apa yang patut saya lakukan untuk ubah persepsi ni? Terima kasih banyak puan. Okey, baik. Seperti yang saya katakan tadi, urus emosi kita.
level energy kita, level emosi kita, kita tahu tadi kan, if kita feeling exhausted, kita rasa penat, kita rasa penat, if kita boleh mengarahkan diri kita, if kita boleh uruskan emosi kita boleh katakan kepada diri kita, okay, aku rasa aku perlu stop sekejap dengan teknik-teknik yang saya kongsikan tadi. Aku perlu sekejap, aku nak pergi nak buat self care. Contohnya you nak pergi reward diri you untuk pergi makan ke, you have to do something yang boleh memberikan ruang untuk you fikir. Me time tu tak semestinya you pergi shopping ke whatever it is yang boleh memberikan banyak tekanan. Jadi pergi shopping habis duit pula, balik stress pula kan. So me time tu mungkin you pergi duduk kat tepi tasik ke, tak tahulah kan Maria ni berada kat mana. Tapi you pergi duduk dekat satu tempat, bukan di dalam bilik ya, you keluar sekejap daripada ruang yang menyebabkan you akan berfikir tentang alah assignment tak siap lagi, alah nak kena study apa semua tu kan. You keluar daripada ruang tu sekejap. Okay, bagi masa, ambillah 1-2 jam tu, you keluar pergi dekat tepi, dekat tempat-tempat yang menenangkan, tempat yang mendamaikan, tempat yang you suka. Tapi you kena keluar daripada ruang tu. Sebab bila kita berada dalam ruang yang sama, of course you akan nampak benda-benda yang you kena selesaikan. Sebab tu macam contohnya, kalau seorang ibu sekalipun, dia nak ber-me time, dia tak akan me time kat rumah. Kat rumah kerja tak pernah siap, tak pernah habis. Sekejap lagi, ya you all tahulah kan, mak-mak you semua. So you sebagai student pun macam tu juga. You have to practice macam mana mak you buat, macam mana orang lain buat juga. Okay, you kena keluar daripada ruang lingkup yang menyumbang pada you nampak, yang ni tak siap lagi, yang ni tak siap lagi. Kita tinggal sekejap. Itu yang saya boleh katakanlah, sebab yang penting kita tahu level kita. Kalau you rasa you tadi you cakap saya cuba untuk try not to be hard on myself tu, adakah itu dah wujud dah satu macam paksa diri. If you masih lagi boleh manage paksa diri, it's okay. If you tak boleh nak manage, saya dah tak boleh dah, saya dah burst dah, saya dah burn out dah. You have to seek for help. Itu sangat penting. Tapi kalau you rasa, saya boleh, saya macam level stress tadi kan, lagi banyak stress, saya performance saya lebih meningkat. It's okay. Sebab suka untuk saya kan, saya suka untuk ulang waktu you remaja, waktu you muda, kita sepanjang hidup kita ni, kita tak boleh dapat 3 perkara ni. Okay, waktu you muda, kita ada masa, kita ada tenaga. Okay, waktu muda kita ada tenaga tapi kita tak ada wang. Okay, kita tak ada wang ataupun kita tak banyak wang, dan kita mungkin juga tak banyak masa. Okay, ataupun kita ada banyak masa. Kita tak dapat semua untuk dalam tempoh hidup kita ni, sama ada waktu kita muda ataupun kita tua. Okay, waktu muda kita mungkin tak ada duit. Okay, sebagai student ni memang tak banyak duit pun. Tapi mungkin juga kat sini you ada tenaga yang banyak. You ada masa yang banyak. Okay, bila you dah tua, you ada duit yang banyak tapi tenaga dah tak banyak. Okay, masa mungkin banyak juga ketika ini. Okay, dah tak perlu nak buat apa dah tak larat dah. Okay, maksudnya kita tak boleh nak kumpulkan 3 benda ni, kita tak boleh ada 3 benda ni dalam tempoh hayat kita. Okay, sama ada waktu muda ataupun tua. Jadi maksudnya ketika muda ini tenaga kita memang banyak. You buatlah ketika saya muda remaja dulu, okay, saya buat degree dekat Universiti Melayu. Okay, sarjana muda kaunseling, ijazah sarjana muda kaunseling, and then saya sambung masters dekat UKM dalam bidang sains psikologi. So waktu saya belajar dekat UM, saya boleh naik LRT ketika itu dekat turun daripada UM, okay, daripada UM turun dekat turun dekat Pasar Seni KL. Okay, and then berjalan kaki pergi ke Masjid Jami', jalan tar lah ketika itu. You all pernah rasa tak ni?
Alamak sayangnya, okay, student UiTM kena komuter lah, komuter daripada Padang Jawa, and then you kena turun dekat KL Central, daripada KL Central nanti you akan ambil LRT pergi ke Pasar Seni. Tu dia punya step dia. Dulu saya waktu belajar dekat UM, saya suka teroka-teroka sebab kita ada tenaga yang banyak. So saya cuti semester saya tak pernah balik. Saya tak pernah balik kampung. Saya akan terlibat dengan aktiviti college, okay, saya boleh. So saya saya sangat aktif, saya sebagai ex officio mahasiswa anak negeri Perlis. So saya akan terlibat dengan banyak program anak yatim lah apa, program-program anak angkat semua tu kan. So sibuk, sangat sibuk. Energi digunakan sebanyak mungkin sebab kita kuat kan. So saya katakan dekat saya boleh cakap hari ni, ketika ini if you punya sebab tenaga you all tengah banyak. So saya dah 40 tahun lebih sekarang ni, bila sambung masters, okay, saya sambung masters ketika umur saya 37 macam tu, rasa beza dia. Rasa nak pergi kelas, balik kelas macam tu je. Okay, berbeza dengan waktu degree dulu. So saya sarankan kepada anda yang masih muda remaja ni, buatlah banyak benda yang boleh mendatangkan faedah sebab you tak akan kehilangan tenaga you, tetapi you kena bagi masa rehat untuk diri you sekejap and then sambung balik. Tak salah. Okay, itu saja jawapan saya. Okay, betul lah puan, sebab saya rasa kita punya kehidupan sebagai pelajar ni more than hanya pergi kelas kan, balik kelas, makan, tidur, take assignment. Saya rasa banyak lagi yang kita kena buat dan lebih teroka lah, khususnya untuk bila kita masih muda lagi kan. Saya rasa setakat itu saja soalan yang kita boleh dapat ambil untuk malam ni sebab kita pun ada juga agenda seterusnya yang kita nak kerjakan. Bagi soalan yang kami tak dapat untuk santuni untuk malam ni, boleh PM Puan Masina secara personal ataupun kalau boleh nanti kami ajukan ke depan lah, nanti kami akan sharekan dalam grup peserta kita punya jawapan dia. Baik, itu saja. Sebelum kita beralih dan juga melaporkan tirai, saya rasa moleklah kalau saya ke agenda yang terakhir pada malam ni, iaitu slot khas yang berkisarkan tentang pengenalan pembina. Baik, mungkin ada dalam kalangan kita ataupun dalam kalangan para pelajar yang dalam Google Meet ini yang tertanya apakah maksud pembina yang sebenarnya kan. Jadi pembina ini adalah merupakan ataupun bermaksud Persatuan Beli Islam Nasional yang wujud di hampir setiap universiti di negara ini dan salah satunya UiTM Shah Alam. Persatuan ini merupakan persatuan Islam yang mana sangat sesuai untuk kita yang ingin mendapatkan pengetahuan agama yang lebih mendalam dan suasana persekitaran yang baik. Jadi adik-adik ataupun pelajar-pelajar baru yang ingin terlibat secara lebih aktif dalam persatuan ataupun di universiti, saya kira persatuan pembina sangat merupakan satu platform yang sesuai untuk mahasiswa juga mahasiswi. Kerana kami akan mengasah skill dan juga ada kemahiran dalam berorganisasi. Contohnya pembina mengadakan usrah serta program-program yang menarik di bawah gagasan kesukarelawanan, kesukaran ataupun rekreasi. Jadi insyaAllah kita akan tengok sedikit video ataupun tayangan daripada pembina. Silakan. Sebentar ya, ada beberapa masalah teknikal. Anda mahasiswa atau bakal bergelar sebagai seorang mahasiswa,
masih menjadi satu persatuan yang boleh membentuk anda menjadi seorang mahasiswa yang cemerlang akademik, sahsiah dan seorang graduan yang boleh mempunyai kebolehpasaran yang tinggi. Kami Persatuan Belia Islam Nasional Pembina menawarkan kesemuanya untuk anda. Apa itu pembina? Pembina adalah sebuah persatuan mahasiswa yang beridentitikan belia Islam yang syumul. Kami mengasah kemahiran generasi intelektual hari ini untuk menjadi pelapis kepimpinan di masa hadapan dengan program-program yang ditawarkan. Kali ini dengan yuran keahlian percuma, anda bukan sahaja dapat menyertai program diskusi dan pembangunan kemahiran mahasiswa, bahkan dapat melengkapkan diri dengan pelbagai soft skill seperti kepimpinan, komunikasi, dan anda juga akan mendapat diskaun khas sebagai ahli pembina untuk program pembina seluruh Malaysia. Anda juga berpeluang menyertai program pembina di seluruh Malaysia yang terdiri daripada 5 gagasan penting buat mahasiswa, iaitu yang pertama, Survival Campus. Survival Campus ini adalah satu inisiatif untuk memberi keseimbangan kepada kesihatan, akademik, kewangan dan kerohanian mahasiswa bagi menghadapi cabaran semasa yang besar. Yang kedua, Prihatin Masyarakat. Prihatin Masyarakat ini adalah satu gagasan di mana satu projek pembina yang berasaskan untuk membantu masyarakat di luar kampus yang memerlukan. Yang ketiga, Intelektual Mahasiswa. Pembina ingin melahirkan mahasiswa yang mampu berfikir dengan kritis, orientasi disiplin ilmu untuk memberi solusi kepada permasalahan yang berlaku. Dan yang keempat, kebolehpasaran dan keusahawanan. Gagasan ini ialah satu usaha untuk memantau meningkatkan nilai tambah kepada mahasiswa supaya kompeten dalam industri, juga untuk membantu meningkatkan skil keusahawanan dalam kalangan mahasiswa. Daftar sebagai ahli pembina secara percuma hari ini dan anda akan masuk ke universiti dengan penuh yakin dan bersemangat untuk menghadapi cabaran sebagai seorang mahasiswa. Selain itu, pembina juga menitik beratkan pembangunan ahli secara menyeluruh. Kami tidak hanya fokus kepada pembangunan kemahiran semata-mata, kami juga fokus kepada pembentukan peribadi dan sahsiah diri oleh ahli-ahli pembina. Pembina mempunyai rangkaian yang luas seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Ahli-ahli pembina akan didedahkan dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menarik. Memperkukuh pasak, membangun kepimpinan. Jom sertai pembina. Baik, jika para peserta berminat untuk sertai pembina, anda boleh mendaftar melalui Google Form yang disediakan di ruangan chat. So, adik-adik boleh mendaftar secara segera. Tapi ada sikit maklumat, start daripada 1 hari bulan 10, 2021, juran dikenakan sebanyak RM5 sahaja kepada ahli yang ingin menyertai pembina. RM5 saja, jangan risau, juran masih berpatutan kepada semua. Baik, sebagai penutup bagi program ini, diminta para peserta untuk muka kamera masing-masing untuk sesi bergambar dengan panel kita, iaitu Puan Masina. Boleh ke semua peserta buka kamera sekejap je? Alright. Yang lain boleh ke? Okay. Nanti kalau semua dah ready, okay, JK Technical boleh tolong ambilkan gambar. Okay, saya rasa semua dah buka kamera kan? Okay, baik. Okay, betul. Akan tangkap gambar. Ya. Ready? Okay, 1, 2, 3. Okay, dah. Okay, terima kasih kepada semua yang buka Terima kamera. kasih. Alright, sikit maklumat, para peserta juga